dan selamat petang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat petang tu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Pengetua SMK Permajaya 2, Ibu Aziz bin Musa. Yang dihormati panel kita pada petang ini, iaitu 3 orang. Yang pertama, Dr. Nur Hisham bin Jalani, Ketua Unit SES ID. Panel kedua kita, Tuan Haji Aznizan bin Muhammad Noor. Dan yang ketiga, Encik Muhammad Najman bin Abdul Rasid. Yang dihormati, Tolong Kanan SMK Permajaya 2. Yang dihormati, pegawai-pegawai PPD, rakan-rakan guru, ibu-ibu, bapa-bapa, pelajar-pelajar, alumni SMK Permajaya 2 dan juga pelajar-pelajar SMK Permajaya 2 calon SPM pada tahun ini dan semua hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Sebelum kita mulakan majlis, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat berkumpul dalam alam maya, dalam Google Meet pada petang ini untuk sama-sama kita mendengar peluang belajar dan kerjaya bersama EdTech Satu Pahat. Ini julung-julung kali kita berkongsi. Satu perkongsian ilmu TVET bertujuan memberikan maklumat peluang belajar dan kerjaya kepada para pelajar lepasan SPM, guru dan ibu bapa bagi merealisasi kualiti dan kehidupan yang cemerlang pada akan datang. Izinkan saya dulu memperkenalkan sedikit tentang EdTech, iaitu institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia yang ditubuhkan bertujuan menyediakan dan melaksanakan program latihan kemahiran pra-pekerjaan bagi memenuhi keperluan sektor perindustrian negara. Untuk hadirin sekalian, sekarang kita pun berada dalam industri 4.0, 4.0. Itu akan diterangkan lebih lanjut daripada panel kita yang berhak untuk lebih lanjut menerangkan berikut. Sebelum itu, dengan salam takzim kita menjemput Tuan Pengetua SMK Permajaya 2, Cikgu Aziz bin Musa untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dapat dengar suara? Silakan. Wah, dapat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha tolong pegawai PTD Teknik Vocational Puan Nur Edawati dan juga pegawai PTD daerah Pasir Gudang yang turut serta pada petang ini. Yang berusaha Cik Muhammad Fauzi bin Man Hamzah selaku penolong kanan takbiran SMK Permajaya 2. Yang berusaha Puan Azlina binti Osman selaku pegawai penggaras yang banyak berhubung dengan saya berkaitan dengan program pada petang ini.
bahagian DPPL, Attack Batu Pahat. Yang dihormati panel yang saya hormati, tiga panel kita iaitu Dr. Nur Hisham, Haji Azmizan dan Muhammad Najman. Juga tidak lupa yang dihormati pada barisan pengetua, tolong kanan dan guru-guru daerah Pasir Gudang, Johor Bahru, Pontian, dan kalau tak silap ada penyertaan daripada Negeri Sembilan. Juga yang dihormati barisan wakil PIBG SMK Permas Jaya 2, para ibu bapa serta anak-anak pelajar lepasan SPM 2020 serta barisan pelajar sesi 2021 SPM. Jadi tujuan kita adakan program motivasi pendidikan ini adalah untuk beri pendedahan kepada semua para pelajar terutama khususnya dan juga ibu bapa serta peserta pada hari ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah peluang-peluang yang boleh kita perolehi atau manfaat yang baik daripada Attack Batu Pahat Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Alhamdulillah ramai kat sini. Lebih ramai terlihat sini. 96 orang tahniah pada pengurusan. Kalau untuk yang pertama ini saya letakkan di bawah pengurusan Jabatan Teknik dan Vocational jadi sesuai dengan program kita pada hari ini untuk bidang TVET Jadi jutaan terima kasih juga kepada pihak PPD yang bekerjasama untuk memberi ruang pada kami pihak Sekolah SMK Permas Jaya 2 untuk berkolaborasi dengan Attack Batu Pahat untuk keizinan. Jadi saya tidak akan membuang masalah untuk ini, saya serahkan terus pada moderator kita Cikgu Alfian untuk meneruskan program. Silakan. Okey, terima kasih. Okey. Kita mulakan taklimat perkongsian pada hari ini. InsyaAllah izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang panel kita. Iaitu bermula daripada Dr. Hisham. Okey, beliau merupakan seorang pelajar diploma kejuruteraan Elektromekanikal Politeknik Kota Baru. Kemudian sambung pelajaran pada Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Mekatronik di UTM dan melanjutkan pelajaran ke Sarjana dalam Kejuruteraan Elektrik UTHM dan hingga sekarang doktor PhD dalam TVET di UTHM dan sekarang beliau bertugas di Attack Batu Pahat selama 18 tahun. Jawatan yang beliau sandang sekarang merupakan Ketua Unit Khidmat Komuniti dan Sokongan Pekerjaan Attack Batu Pahat. Okay, dengan tanpa membuang masa, kita serahkan pada panel kita yang pertama, Dr. Nur Hisham. Dipersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan moderator, Tuan PPD, pengetua, guru-guru, ibu bapa, pelajar-pelajar dan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Untuk bahagian saya sebenarnya saya lebih kepada selepas pelajar selesai menjalani latihan di Attack Batu Pahat. Jadi mungkin kita nak bawa dia punya fasa tu, saya rasa saya cadangkan pada pihak moderator supaya kita bagi pada panel yang di bahagian kemasukan dulu ke Attack Batu Pahat, kemudian barulah ke bahagian saya di mana di situ adalah pelajar keluar untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi saya rasa saya cadangkan pada pihak moderator untuk beri laluan pada Haji Azmizan dahulu untuk pementangan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Hisham. Okey, kita atas permintaan sebenarnya kita akan berbalik kepada Dr. Hisham lah selepas yang ke seterusnya. Ya, betul. Okay. Kita teruskan kepada Tuan Haji Azmizan bin Muhammad Noor, panel kita yang kedua. Okey. Beliau mendapat pendidikan awal di SMK Majidi, orang Johor Bahru. Okey. Dan telah melanjutkan ke Universiti
Pertanian Malaysia UPM dan mendapat ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik/komputer. Okay. Bertugas sebagai penolong pengarah bahagian pengurusan pelajar dan latihan EdTech Batu Pahat dan telah berkhidmat selama 20 tahun. Tanpa membuang masa, sekarang segala hormatnya dipersilakan Tuan Haji Azmizan. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih kepada pihak sekolah, terutamanya Cikgu Muhammad Alfian selaku moderator. Saya hormati pengetua Cikgu Aziz bin Musa, cikgu guru-guru kaunselor, termasuk PPD Pasir Gudang yang terlibat secara langsung, termasuk guru-guru yang join sekali, dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan saya selaku staf EdTech Batu Pahat yang join online ni. Sedikit saya akan bercerita berkenaan dengan EdTech Batu Pahat, dan begitu juga peluang untuk lepasan SPM, terutama SMK Permas Jaya, di mana peluang pelajar untuk mencuburi dalam bidang teknikal. Tanpa dengan masa, saya teruskanlah apa yang kita target hari ini. Saya Azizan bin Muhammad Nur, memang asal daripada Johor Bahru. Saya asal daripada Kampung Tok Siak, belakang Majidi saja. Alhamdulillah, memang tiap-tiap bulan saya balik JB, dapatlah jumpa. So untuk program kali ini, seperti mana yang Tuan moderator maklum, saya dah berkhidmat di EdTech Batu Pahat selama 20 tahun, di mana EdTech Batu Pahat ni dibuka pada tahun 2001. Memang saya masuk EdTech Batu Pahat ni pun time tu memang baru buka EdTech Batu Pahat. Keluasan EdTech Batu Pahat ni lebih kurang 50 ekar. Betapa luasnya EdTech Batu Pahat ni boleh menampung seramai student. Kita ada banyak, kita ada 4 asrama. 4 asrama yang boleh menampung seramai 1,140 orang. Dalam lingkungan 300 orang pelajar perempuan dan selebihnya pelajar lelaki yang boleh kita tampung pada satu-satu masa. Begitu juga bengkel kita boleh nak cover seramai asrama. Saya kenapa kita punya bengkel boleh menampung lebih kurang seramai 740 orang pada satu-satu masa. Bengkel kita, bengkel training. Tak sama dengan untuk asrama boleh menampung 1,140 orang pada satu masa. EdTech Batu Pahat ni pada asalnya kita ada 6 kursus. Pada asalnya maknanya tahun 2001 kita ada 6 kursus yang kita buka. Tapi setakat hari ini ada kursus-kursus yang kita jumutkan dan ada kursus-kursus yang kita buka baru punya. So saya cerita yang buka lah, yang lama-lama tu mungkin kita tak perlu fikir sangat pasal kita dah tak ada kursus yang tidak ada. Untuk kali ini, untuk lepasan SPM, kita ada buka 3 kursus. Kita tawarkan 4 kursus lah, 3 kursus peringkat diploma dan 1 kursus untuk peringkat sijil. Untuk peringkat sijil, kita letak atas nama sijil teknologi oil and gas ataupun minyak dan gas mechanical. Belajar untuk tahap 2 dan tahap 3 saja yang memakan masa selama 2 tahun 3 bulan di EdTech Batu Pahat belajar. Dia termasuklah untuk praktikal di luar itu selama 3 bulan. Dalam untuk sijil ni, pelajar akan masuk di EdTech Batu Pahat belajar 2 tahun memang fully di dalam EdTech. Dan 3 bulan seterusnya itu semester akhir 3 bulan berada di industri untuk menjalani latihan industri. Itu yang pertama. Yang 3 kursus yang kita lakukan lepasan SPM melibatkan diploma teknologi elektronik, yang pertama. Yang kedua diploma teknologi mekatronik dan yang ketiga diploma teknologi pembuatan pemesinan. Ketiga-tiga kursus diploma ni kita tawarkan tempoh latihan yang akan ditempuh oleh calon ataupun bakal belajar selama 3 tahun di EdTech Batu Pahat. Iaitu daripada 3 tahun tu kita pecahkan, iaitu 2 tahun setengah ataupun 2 tahun 6 bulan berada atau training di dalam EdTech dengan mempelajari segala macam-macam dalam bentuk teori dan praktikal, dan seterusnya pada semester terakhir iaitu semester ke-6 pada 6 bulan hujungnya ke-6 tu pelajar akan kita bawa keluar untuk menjalani latihan industri di industri. Yang sekarang ni sebenarnya Permas dengan Batu Pahat, kebanyakan pelajar-pelajar kita memang kita tempatkan praktikal di Johor Bahru. Mesti lebih kurang 70% pelajar-pelajar kita akan praktikal di Johor Bahru. So ini
Maknanya ada satu sinkronis antara Johor Bahru dan Batu Pahat. Sebab kita faham Batu Pahat ni untuk industri tak ramai. So nanti mungkin insyaAllah Dr. Syam akan detailkan sedikit berkenaan dengan industri. Apa yang saya terangkan di sini, apakah kelebihan di EdTech Batu Pahat daripada 50 ekar tu, kita ada 6 asrama yang boleh tempatkan pelajar lelaki dan pelajar perempuan, dan mewakili 6 kursus. 6 kursus. Kita ada kemudahan-kemudahan yang lain. Kita ada dewan makan, kita ada kafe, kita ada untuk fasiliti berkaitan dengan dadah, sukan. Yang bagusnya di EdTech Batu Pahat ni, surau kita pada hari Jumaat di-convert kepada masjid. So pelajar-pelajar yang mana tak balik pada cuti pada hujung minggu, mereka akan boleh solat Jumaat di masjid EdTech Batu Pahat. Masjid kita besar, boleh menampung lebih kurang 1,100 kepada asrama kita. Okey, seterusnya berkenaan dengan pengiktirafan. Pengiktirafan sebab saya dah masuk berkenaan dengan berapa lama pelajar akan berada di EdTech dalam portion diploma ataupun sijil. So untuk peringkat seterusnya berkaitan dengan persijilan. Persijilan, mana-mana pelajar yang belajar di EdTech Batu Pahat pada khasnya ataupun JTM lah pada umumnya, mereka akan menerima 2 sijil, 2 diploma, 2 sertifat. Satu diploma teknologi yang di bawah Jabatan Tenaga Manusia sendiri, yang mana sijil ni, di diploma ini, sijil ini dia ada CGPA, pointer. Dan satu lagi dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Mana pelajar yang keluar daripada JTM ataupun EdTech Batu Pahat, mereka akan dapat dua sijil. Satu yang diprovide oleh pihak JTM, yang satu lagi akan diprovide oleh pihak CPK. Atas inisiatif yang kalau cikgu-cikgu, tuan-tuan semua perhatikan pada tahun 2011, kalau tak silap saya, masa tu Datuk Najib selaku kita punya mantan Perdana Menteri telah mewawarkan untuk pengiktirafan persijilan yang melibatkan kemahiran di bawah Jabatan Kemahiran. Dan alhamdulillah memang saya pun dah tengok dekat JPA punya portal berkaitan dengan pengiktirafan, memang dah diiktiraf untuk mana-mana pelajar yang ada diploma kemahiran Malaysia ataupun sijil kemahiran Malaysia ataupun diploma lanjutan kemahiran Malaysia untuk untuk bekerja di bawah kerajaan melalui pengiktirafan oleh Jabatan Pembangunan JPA. So itu rasanya tak ada alhamdulillah isunya dah settle, sebab sebelum ni memang isu yang besar. Pasal JPA pengiktirafan tu tak nampak, dibayang-bayang saja. So pada tahun start 2011 alhamdulillah dah settle. Cuma untuk kelayakan masuk, saya mungkin lupa terskip untuk kelayakan masuk bagi pelajar-pelajar lepasan SPM pada dua option. Yang pertama, dekat sijil dia mudah saja tuan-tuan. Setakat boleh membaca, dan boleh mengira. Boleh membaca, boleh mengira dan ada sijil darjah 5. Darjah 5 dah boleh masuk untuk peringkat sijil. Cuma peringkat sijil ni kalau ikutkan Jabatan Tenaga Manusia, kita punya head kita, ibu kita, kebanyakan peringkat sijil ni dipegang oleh ILP, iaitu Institut Latihan Perindustrian. So alhamdulillah Johor ni, negeri Johor, kita ada 3 ILP dan 1 EdTech. So kebanyakan mana-mana negeri pun kita lah yang paling, nak kata hebat pun boleh lah, sebab kita ada 3 LP dan 1 EdTech. Sijil-sijil ni kebanyakannya memang dipelopori oleh pihak ILP. Apa bagusnya pihak peringkat sijil? Peringkat sijil ni kebaikan dia untuk cara nak masuk mudah. Asal tuan-tuan hanya perlukan sijil tahap, sijil darjah 5, habis darjah 5, boleh membaca, boleh menulis, dah layak untuk memasuki mana-mana kursus di peringkat sijil. Peringkat sijil belajar tak lama, 2 tahun 3 bulan, termasuk praktikal. Selama 2 tahun macam peringkat sijil di EdTech Batu Pahat lah, iaitu sijil minyak dan gas yang kita tawarkan. Dia tempoh sama. Cuma
kami ni ATEK Batu Pahat ataupun di mana-mana tempat di bawah JTM ni dia nama ATEK, memang kita diwajibkan untuk cover peringkat diploma saja. Tapi pada serta-serta waktu sebab sijil oil and gas ni adalah kursus baru. Kalau tuan-tuan perasan, dia tahun 2014 kalau tak silap saya yang kita buka. Masa tu tengah top untuk cari minyak. Bila cari minyak ni hidup top, pihak JTM diarahkan untuk membuka peluang ini kepada belia-belia di Malaysia untuk memasuki kursus oil and gas. So, bila dah masuk dekat mesyuarat, sudah ditawarkan Johor kena ada satu untuk buka. Jadi bila buka, kita buka dua, satu di Pasir Gudang dan satu di ATEK Batu Pahat. Satu gudang dia buka untuk instrumen oil and gas instrumen. Di ATEK Batu Pahat pada awalnya kita membuka di instrumen, tapi disebabkan kita satu tempat, bila ada dua kursus yang sama, nak dapat orang tu jadi macam ada sedikit macam apa sana nak sini nak lah ceritanya. So kita pun bila buka macam tu, kita buka satu saja, iaitu diploma sijil oil and gas mechanical saja. So alhamdulillah setakat ni pelajar-pelajar kita semuanya bekerja, kecuali pelajar-pelajar yang memang tak nak bekerja lah. Yang tu memang itu sifat manusia, kita boleh buang cikgu, betul tak? Sifat manusia yang ada yang nak bekerja dan ada yang tidak bekerja, tapi at least mereka dah ada sertifikat, ada sijil. Itu yang kita nak, kita minta memang pihak kerajaan pun nak setiap belia di Malaysia paling tidak pun ada diploma. Itu yang kita perlukan. So dalam pandemik ini pun apa yang saya nampak, peluang-peluang pelajar untuk bekerja, peluang-peluang pelajar lepasan SPM ni untuk bekerja memang kita ada banyak sekatan. So inilah peluang-peluang untuk graduan daripada sekolah lepasan SPM ni untuk sambung belajar, timba ilmu. Bila timba ilmu dah dapat sertifikat, tak lama dah tempoh 3 tahun, dapat diploma dan pergi praktikal. Di praktikal itulah kebanyakan pelajar-pelajar kita bila dah praktikal di satu tempat selama 6 bulan, company tu akan serap untuk bekerja di situ. Mesti pelajar kita memang praktikal di JB. Dan alhamdulillah setakat ni tak ada isu lah untuk pelajar-pelajar ni sambung di tempat praktikal yang untuk menyambung dalam bentuk pekerjaan masing-masing. Okey, untuk kita ada staf ramai alhamdulillah untuk cover kursus-kursus yang berada dalam ATEK. Semuanya mempunyai diploma yang berkelayakan untuk mengajar semua calon-calon lepasan SPM. So setakat ni saya ada seorang pegawai yang menguruskan bahagian pengambilan, iaitu Puan Azlina Osman, yang menguruskan segala permohonan-permohonan, dan dalam 80% pelajar yang memohon dan kita pun dah tawarkan. Dan untuk yang kita buka sekarang ni adalah kerana pihak UPU melanjutkan table pelajar pemohon melalui portal UPU sehingga tarikh kalau tak silap saya 5 hari bulan Julai baru je habis baru ni. So proses UPU untuk memilih pelajar-pelajar ni sekarang lah. Tempoh sekarang ni mana-mana pelajar yang tak dapat memang terproses untuk semakan atau perayuan pun telah berlaku. So kita ada tiga laluan untuk permohonan. Kita ada laluan melalui UPU, kita ada laluan melalui portal JTM, dan kita ada laluan untuk kemasukan dalaman melalui kontak direct kepada ATEK Batu Pahat melalui Puan Azlina Osman. So daripada situ ada dokumen yang kita perlukan yang kita akan tapis mana-mana yang layak, dan pada waktu yang sama kursus berkenaan memang ada kosong, so kita akan tawarkan. So setakat ni alhamdulillah memang kita kebanyakan orang Johor lah yang join. Kalau ada pertanyaan saya buka sebab takut nanti dah terlajak, nanti nak patah balik ada sedikit sukar lah. Okey, kalau pelajar ni lepasan ILP ataupun dah ada tahap 2 dan 3, di mana-mana tempat lah dia belajar, tak kira ILP ataupun pihak kemahiran pusat kemahiran yang lain ataupun swasta.
Mereka boleh sambung belajar, tak ada isu. Cuma tempoh untuk mereka belajar sambung di EdTech Batu Pahat untuk tahap 4 saja melibatkan selama setahun 6 bulan. Itu kos saja. Cuma bila masuk dekat di bawah kerajaan, kita ni JTM ni memang fully government. Di tingkat sijil memang kerajaan support 100%. Mana semua pelajar yang masuk ke sijil tak perlu bayar apa-apa. Semuanya ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Kecuali masa bayaran pendaftaran sahaja melibatkan pembelian baju-baju, baju latihan, peralatan, safety boot, yang tu memang pelajar kena belilah. Itu lebih kurang dalam 500 hingga 600 saja. Yang itu je, one off saja. Selebihnya dalam tempoh 2 tahun 3 bulan di ILP, pelajar tak perlu bayar apa-apa. Hatta untuk makan asrama pun tak perlu bayar pasal ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Dia berlainan sedikit bagi pelajar-pelajar diploma. Diploma kerajaan cuma bagi subsidize ataupun subsidi lah bahasa Melayunya. Kalau tuan-tuan adik-adik fikir untuk mempelajari satu benda yang melibatkan mesin-mesin yang mahal, kita di bawah kerajaan Jabatan Daya Manusia, kos atau fee ataupun yuran bagi satu semester hanya perlu bayar sebanyak 1,500. Itu untuk yuran latihan, 1,500. Untuk asrama, satu semester hanya melibatkan RM308. Secara totalnya untuk satu semester pelajar cuma bayar RM1,808 sahaja. Bila pelajar-pelajar duduk dalam asrama, makan minum ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Bermakna ialah percuma untuk pelajar-pelajar yang tinggal di asrama. Bagi pelajar-pelajar yang tinggal di luar asrama, ini ada kes-kes terpencil lah, yang mana tak semua institut benarkan pelajar tinggal di luar. Pasal kita punya isu sekarang ni, bila pelajar tinggal di luar, diorang ni tak akan dapat mencapai 100% attendance semasa training. So kita minta, sebab kita punya kapasiti asrama melebihi daripada kapasiti bengkel. That's why tidak ada isu. Cuma ada institut yang lama, contohnya LP Kuala Lumpur. Bilangan studinya ramai, tapi asramanya tak dapat menampung. Sebab tak dapat menampung, memang ada sebahagian pelajar-pelajar tahun akhir akan duduk di luar. Untuk pelajar-pelajar atau untuk institut yang baru, untuk EdTech Batu Pahat, EdTech Shah Alam, mana-mana tempat, alhamdulillah setakat ni tidak ada isu lah untuk pelajar belajar di dalam asrama. Itu alhamdulillah, kita tak ada isu lah. Kecuali memang mana-mana tempat pun cuma isunya sekarang ni kita berhadapan dengan perangai pelajar. Kita pun pernah jadi pelajar, kita pun pernah nakal. Bila nakal, kita ada buat kesalahan, kita tak boleh biarkan begitu saja. Di mana-mana tempat pun mesti ada satu jawatankuasa disiplin yang membendung pelajar-pelajar punya perangai ataupun attitude dia. So kita ada undang-undang, kita panggil jawatankuasa di tata tertib pelajar. Mana-mana pelajar yang melanggar undang-undang, selalunya pelajar ni kita yang besar lah, besar ni kita akan arahkan dia duduk di luar. Itu yang saya maksudkan kes-kes terpencil. Kalau kes-kes kecil, insyaAllah dia hanya melibatkan kerja-kerja amal sahaja. Tapi untuk kes-kes besar melibatkan kerosakan asrama, kecurian dan macam-macam lagi, tu bila masuk dekat JTP, selalunya pelajar-pelajar ni kita akan bawa dia 3 bulan keluar untuk mereka merasa susah tak susah bila belajar dia setiap hari kena masuk EdTech kan. Yang itulah. Tapi insyaAllah buat masa ni ada juga pelajar-pelajar yang bapanya mohon untuk kembali anak dia masuk dalam EdTech, dan itu akan berbicara jawatankuasa juga untuk memberi pengampunan ataupun memberi peluang untuk pelajar menjadi lebih baik. Itu kita minta kalau boleh pelajar ni, kita ada kaunselor, kita ada satria yang menjaga hak disiplin pelajar. Dan kita train pelajar yang berumur 17 tahun ke atas. Mereka ni bukan budak-budak lagi, mereka ni macam sahabat kita.
Saya percaya di sekolah juga pelajar-pelajar tingkat 4 dan tingkat 5, cikgu-cikgu semua dah anggap mereka ni sebagai sahabat. Begitu juga di attack, kita nak train pelajar pada zaman sekarang ni yang penuh cabaran. Komunikasi antara kita dengan pelajar bukan macam dulu-dulu yang boleh arah A, B, C yang kena ikut. Tapi untuk sekarang ni, alhamdulillah saya rasa pendekatan yang kita buat ni mengikut arus perdana, ikut zaman. So kita dengan pelajar close contact sebab pelajar dia perlu mahir mengendalikan mesin. So bila perlu mahir mengendalikan mesin, mereka perlu berbaik-baik terlalu rapat dengan pengajar tu. So bila benda tu sinkronis antara pelajar dan pengajar, alhamdulillah dan insya-Allah benda tu akan jadi mudah dan lancar. Setakat ni alhamdulillah, cuma biasalah mana-mana tempat pun saya tak pelik kalau ada pelajar yang masuk 100, yang lepas 98. Pasal adalah 2-3 orang yang kes-kesnya homesick, memang tak boleh berjauhan dengan parent, dia nak berhenti. Yang kes-kes teruk tak adalah, kebanyakan mereka ni memohon untuk berhenti atas kes-kes kesihatan. Kita punya ratio untuk pelajar menggunakan mesin adalah satu mesin 5 pelajar. Kita ada 2 orang pengajar yang akan guide. So specialnya JTM ni di bawah kerajaan, mesin-mesin kita ni insya-Allah semuanya up to date. Kita memang pelajar akan berdepan dengan mesin. Dan kita tak boleh lari daripada ni pasal kita punya pengiktirafan di bawah Jabatan Pengelola Kemahiran akan sentiasa memantau. Pengiktirafan tu memantau, dia akan tengok kalau sekiranya kita boleh nak mengatasi benda tu. Itulah spesialnya kerajaan. Swasta saya tak boleh nak cakap lah pasal ni sensitif ni isu. Tapi tuan-tuan, saya cadangkan terutamanya ibu bapa yang ada dalam grup ni, dalam meeting ni, kita nak hantar anak kita jadi yang terbaik. Kita nak anak kita ni dapat ilmu yang terbaik, mendapat bersama-sama menyentuh benda yang mesin dengan cara yang baik. Memang saya nampak sekarang ni macam-macam, ada pergi temu duga di satu tempat, dapat temu duga, pergi temu duga, kena bayar 500 untuk join, lepas tu terus dapat join. Itu swasta. Kerajaan dia tak ada macam tu tuan-tuan. Kerajaan mohon melalui UPU ataupun JTM ataupun Inti Dalaman, so kita akan balas balik. Bengkak lepasan SPM ni mudah aja. Kita tak ada temu duga yang rumit-rumit. Pasal kita akan tengok based on keputusan SPM. Bila layak je kita akan keluarkan surat tawaran. Bila surat tawaran keluar, datang terus masuk dekat attack tu sendiri ataupun pusat yang dikenali oleh kerajaan. Itu lebih telus lah. Dan tuan-tuan, kita galakkan datang. Tengok sendiri, kita punya institut, kita punya pengajar, kita punya kemudahan. Sebab kita nak hantar anak kita ni belajar. Macam saya ada anak saya umur sekarang 16 tahun, dia tampat. Dulu kita, saya rasa tuan-tuan pun sama, kita tak pernah dengar pun apa itu kemahiran. Yang kita nampak masa SPM, kita target kita universiti. Saya rasa semua sama. Sebab kita tak terdedah dengan banyak kemahiran. Kita nampak universiti tugah. Peluang anak kita belajar, bekerja semua 100% rasanya tak ada isu untuk bekerja. Tapi sekarang tuan-tuan, kemahiran tu penting. Kita tak boleh lari daripada kemahiran. Cuma kita kena pilih. Kadang-kadang anak-anak ni dia lain macam sikit. Dia nak A, kadang-kadang pada kita macam tak okey. Tapi lebih baik kita belajar dulu apa dia nak. Kita kena dapat ilmu apa dia nak. Bila kita nampak benda tu mungkin serasi dengan dia, kita boleh benarkan lah. Tapi kena guide. Kita bukan boleh suka-suka, sebab saya tengok anak saya pun sama. Sekarang ni memang zaman IT. Kita tanya anak kita pun semuanya fikir pasal nak jadi apa nama tu, main game lah apa semua kan, sama je. Tak lari benda tu. Cuma saya untuk mendedahkan anak bagi kemahiran tu dalam proses lah. Pihak kaunselor memang saya nampak memang banyak peranan. Sekarang ni kaunselor-kaunselor sekolah pun alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bagi pendedahan, bagi ilmu kepada ataupun penulis kepada pelajar-pelajar apa itu kemahiran. Saya mahu bersyukur. Kalau dulu memang susah, kita pergi mana pun semua tak nampak. Hanya bagikan pelajar-pelajar yang
yang grade-grade bawah. Sebenarnya kemahiran dengan akademik ni kalau tuan-tuan pergi dekat mana-mana di luar overseas, dia kemahiran dia lebih tinggi. Sebab pelajar ni, calon ni bila pergi ke industri, dia lebih mudah untuk adapt apa yang dia belajar dan apa yang dia kerja. Pihak industri pun lebih suka. Cuma mungkin kat Malaysia ni kita nak ubah tu sedikit sukar lah. Tapi tak apa, insyaAllah dengan adanya tuan-tuan sebagai kaunselor akan membantulah. Bukan kita nak tolak je akademik, sebab saya pun dulu pada akademik, kita tahu akademik tu macam mana. Kita punya fikiran masuk di akademik tu, knowledge kita macam mana. Tapi bila kita nak pegang dan kita pernah rasa masuk lab, kita pegang barang macam mana. Tapi untuk kemahiran ni, insyaAllah tuan-tuan kalau rasa macam attack batu pahat ni jauh, tuan-tuan boleh pergi ke LP Pasir Gudang, dekat Jalan Gangsa kalau tak saya. Boleh tengok kat sana. Kita tak pernah menyekat mana-mana orang luar untuk datang melawat. Tak ada sekatan. Boleh masuk. Cakap je kita nak buat lawatan, dia insyaAllah dia akan bagi. Sama je lebih kurang pendekatan di sana daripada. Cuma perbezaannya peringkat je lah pelajar, peringkat CJ daripada diploma. Saya rasa untuk kita ada MVP tuan-tuan jangan risau. Kita ada wakil pelajar yang akan menjaga kebajikan pelajar. Kita ada kaunselor kita memang ada link dengan area Batu Pahat lah. Sekolah Batu Pahat ni pun banyak. Cuma ni mungkin info ni saya pun tak dapat, lupa saya nak sampaikan dekat kaunselor kita untuk diwawarkan kepada kaunselor-kaunselor di Batu Pahat. Tapi alhamdulillah lah Batu Pahat ni insyaAllah okey. Saya rasa cuma setakat ni mungkin ada pertanyaan yang mungkin saya terlepas pandang. Bisa pertanyaan tuan-tuan tu saya akan jawab insyaAllah dengan yang terbaik lah saya cuba. Itu je Cikgu Alfian. Rasa saya kalau ada apa-apa nanti saya akan cuba jawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih kepada Tuan Haji Azmizan. Tapi ada ni beberapa soalan lah yang saya dapat daripada para hadirin kita lah. Yang pertama tadi Tuan bicara tentang praktikal lah. Praktikal pelajar pilih atau attack yang ditentukan, dan sekiranya company itu ambil selepas habis bekerja, selepas habis belajar, mereka company itu boleh terus serap ke kerja dengan mereka. Betul-betul. Okey, alhamdulillah. Ini soalan-soalan yang kalau kita tengok kan memang semua nak kan. Ada berkaitan dengan praktikal, inilah kita punya masa depan. Masa depan yang melibatkan kita dan keluarga baru kita. Sebab masa ni lah kita akan berkahwin, kita ada tanggungan ni lah poin penting. So untuk praktikal memang kalau ikutkan nanti mungkin Dr. Syam boleh celah kalau saya silap ataupun kurang. Tapi untuk praktikal kita akan bagi peluang yang pertama ataupun prioriti kepada pelajar untuk cari sendiri. Kita bagi satu borang dia cari sendiri. Dia carilah mana-mana sebab kita tak boleh, kita nak halang pelajar tu untuk keluar daripada negeri dia. Kadang-kadang kita ambil pelajar ada daripada Sabah, ada daripada Pulau Terengganu, ada daripada Perlis. Pelajar ni dia nak praktikal di sana, dia nampak peluang dia bekerja sebab industri di tempat dia pun ada. So kita bagi peluang semua pelajar kita 100% yang akan pergi LI ni peluang untuk mencari sendiri tempat LI. Kita bagi tempoh kalau saya 2 bulan untuk mereka cari. Masa dia cari tu memang tempoh tu dia bersamaan dengan dia sedang membuat projek tahun akhir. Bila dia dah dapat, kita sampai tempoh yang kita dah bagi dia punya DU, sekiranya tidak ada ataupun tidak dapat tempat LI, dia akan berhubung dengan Dr. Syam. Dr. Syam akan, kita ada list mana company-company yang nak pelajar tu, dan pada masa sama kita ada panggil company-company luar datang buat sesi temulega untuk pemilihan pelajar praktikal di tempat yang kita set lah. So daripada situ saya rasa lebih memudahkan. Kalau pada fikiran ibu pejabat memang kalau boleh pihak institut yang uruskan, tapi sebabkan kita melihat pendekatan kita ni attack ni mendapat pelajar bukan dalam kalangan komuniti saja. Pelajar kita daripada Sabah, Sarawak dan macam-macam. Kalau peringkat sijil macam di Pasir Gudang, kebanyakan pelajar yang masuk di Pasir Gudang adalah pelajar-pelajar komuniti itu sendiri. Dia tak berpecah sebab daripada SPM semua dekat area sana. So lebih mudahlah dia untuk menguruskan pelajar-pelajar dia untuk penempatan tempat LI yang ada MOU ataupun ada kerjasama dengan industri untuk ditempatkan. Tapi di pihak attack dia ada sedikit kesukaran. Dan sebab kita melata, pelajar kita melata. Kita bagi dia peluang cari tempat sampai tempoh dia tak boleh, kita akan bawa dia belajar, jumpa, kita akan bagi senarai industri yang
memerlukan pelajar-pelajar praktikal dan kita salurkan. So dari situ kita nampak lebih mesra lah dengan pelajar. So kebanyakan pelajar-pelajar ni bila dah masuk ke peringkat LI di industri, kebanyakannya dalam lebih kurang 90% akan ditawarkan bekerja oleh company tu. So memang kita benarkan, cuma kita minta daripada company tu sampai tempoh dia habis praktikal, dia datang balik ke EdTech untuk present projek tahun akhir dia tu, present dia punya LI. Sebab itu adalah syarat paling utama untuk pengiktirafan diploma dia. Kalau dia tak balik, dia tak present, markah dia tak ada kosong dan dia automatik tak dapat diploma. Kita minta dalam sehari 2 je untuk dia datang ke EdTech, dia settlekan dia punya presentation, lepas tu dia boleh sambung balik tempat praktikal dia melibatkan kerja terus di sana. Itu yang saya punya maklumat lah. InsyaAllah Tuan. Okey Tuan, terima kasih. Ada soalan kedua tentang pelajar daripada college vocational. Sekiranya ingin melanjutkan pelajaran di EdTech, adakah boleh? Yang pertama. Yang keduanya, pelajar yang mengambil bahagian sijil, adakah mereka layak untuk sambung ke diploma dan ke ijazah? Saja. Okey. Yang pertama berkenaan dengan pelajar dalam aliran vocational. Kita punya syarat kelayakan kita pegang SPM dan SPM memang saya difahamkan dia vocational, dia berlainan sedikit dengan sekolah biasa. Memang daripada dulu kita ada isu sedikit sebab bila vocational dah ada link dengan JPK melibatkan sijil kemahiran Malaysia juga, pelajar ni daripada vocational dia sambung belajar sampai peringkat diploma. Betul tak cikgu? Di peringkat diploma. So benda tu bila kita nak masuk balik, pelajar-pelajar nak masuk balik dekat EdTech, dia terpaksa repeat balik diploma yang dia dah dapat. So itu yang isu dia. So kita mencadangkan mana-mana pelajar yang masuk jurusan vocational, dia habiskan terus peringkat yang dia belajar SKM tu daripada level 1, 2, 3 dengan 4. Itu 4 ni peringkat diploma lah. Lebih better daripada dia masuk sambung balik ataupun belajar balik tahap 4 yang dia dah belajar dekat vocational tu untuk dapat di EdTech. So satu kerugian lah pasal dia terpaksa tambah setahun 6 bulan untuk belajar. Yang tu saya minta lah kalau boleh. Memang ada pelajar-pelajar yang daripada vocational yang jumpa dengan saya, mereka punya level di vocational hanya bukan 1, 2, 3 sahaja. Tak ada 4. So bila tak ada yang tu, insyaAllah sebab kita punya pendekatan, bila pelajar tu dah ada SKM, kita tak tengok SPM dah cikgu. Pelajar yang dah ada SKM 2, 3, kita tak tengok SPM. Kita tengok SKM yang dia ada. Kalau SKM yang dia ada tu memang related dengan diploma yang ada di EdTech, kita boleh ambil. Dah tak ada isu lah berkenaan dengan vocational. Cuma kebanyakan vocational dia punya kursus dia macam tak kena dengan apa yang kita tawarkan di EdTech Batu Pahat. Itu je isu. Tapi insyaAllah untuk ibu bapa yang nak anak-anak dia belajar di EdTech Batu Pahat untuk sambung tahap 4, sekiranya sijil yang anak-anak mereka ada memang related, contohnya macam kami ni ada 6 kursus dia cikgu 5 peringkat sijil, 5 peringkat diploma, 1 sijil. Kita ada elektronik. Kalau pelajar tu daripada peringkat sijil dia dapat level 3 elektronik, dia boleh masuk ke EdTech untuk tahap 4 elektronik. Kalau dia ada mekatronik di luar, tahap 3 dia boleh masuk mekatronik di EdTech tahap 4. Kita ada kimpalan, kita ada pemesinan, pembuatan, kita ada komputer rangkaian. Pelajar-pelajar yang ada sijil komputer sistem, mereka tak boleh sambung ke EdTech Batu Pahat yang menawarkan komputer rangkaian pasal dia berlainan, dia punya cabang dia. So mana-mana dia kemarin ni dia special sikit. Kita dah setkan dia punya flow. Kalau dia minat komputer rangkaian, dia akan pergi kat komputer rangkaian saja. Dia kalau dia minat komputer sistem, dia akan pergi komputer sistem saja. So ibu bapa kena main peranan sebab kursus-kursus di bawah kemahiran, ada kursus yang akan mati peringkat sijil saja. Dan ada kursus-kursus yang akan mati peringkat diploma. Dan ada kursus-kursus yang boleh sampai ke peringkat diploma lanjutan kemahiran Malaysia di LKM. So kita risau pelajar-pelajar ni dia punya minat memang nak sambung belajar peringkat lebih tinggi, tapi kursus yang dia ambil tu tak capai untuk dia pergi ke lebih jauh.
dia akan mati ke tahap 3 saja. Itu yang ibu bapa kena main peranan sikit lah untuk melihat anak dia tu, dia punya flow kursus yang dia ambil tu boleh sampai ke peringkat lebih tinggi ataupun tidak. So boleh benda tu nak dapat maklumat, dia ada di JPK, Jabatan Pengguna Kemahiran. Dia ada flow, dia ada rank dia, apa kursus-kursus yang boleh pergi lebih jauh, ada kursus-kursus yang memang mati di tengah jalan saja. Itu yang pertama, rasanya boleh menjawab. Yang berkaitan dengan kedua, pelajar-pelajar yang dah ada sijil, mereka nak sambung ke peringkat lebih tinggi, diploma ke ijazah. So saya punya pendapat begini tuan, SPM ni adalah checkpoint untuk kita melihat anak-anak kita boleh pergi ke mana. Kalau anak-anak kita ni SPM dia, result dia memang hebat, memang dapat A yang banyak, dan dia ni memang kita tengok memang minatnya belajar dan memang cita-cita dia nak jadi lebih tinggi, so kita lebih baik kita masukkan dia bahagian akademik, universiti. Sebab universiti ni peluang dia mudah, sebab kita dekat Malaysia ni akademik ni memang kita pandang tinggi sedikit. Mana-mana pun kalau tuan-tuan tengok dekat mana-mana tempat, dekat sini, dekat ni, kalau masuk Giat Mara boleh pergi sampai ke Universiti Mara, kan, Universiti Teknologi Mara, UTM. Tapi kalau sebab dia ada flow dia, Mara ada flow dia, memang boleh pergi tempat lain. Tapi kalau boleh masuk Giat Mara, pergi ke IKM, pergi ke IKTM, pergi ke UTM. Itu flow untuk Mara. Tapi untuk EdTech ni, kita ada flow kita juga sebenarnya. Pelajar-pelajar yang masuk peringkat sijil, dia boleh pergi ke EdTech untuk peringkat diploma. Kalau peringkat diploma ni, ada EdTech yang khusus yang ditawarkan dia sampai ke peringkat diploma lanjutan kemahiran di LKM. Di LKM ni dia kiranya level 5 lah tuan-tuan. Level 5 ni tempoh dia besar sikit. Dia kena belajar dalam tempoh 2 tahun 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 6 bulan, 2 tahun setengah kalau tidak saja. Sebab kita pernah tawarkan di LKM kepada pelajar kita, Kimpalan, pelajar-pelajar ni bila dia masuk lebih tinggi, dia kena belajar analisis, dia kepala dia jadi berpusing-pusing, kan, sebab budak kemahiran ni dia pegang barang. Bila dia masuk bagian analisa, dia dah rasa macam sedikit sukar. So kebanyakan belajar dah tarik diri, dia akan masuk balik ke industri untuk bekerja pada level yang assistant engineer tu lah. Sebab kita punya flow kita diploma kemahiran Malaysia dengan diploma lanjutan kemahiran Malaysia, rate gaji lebih kurang sama di industri. Cuma sekarang ni pihak JPK tengah membawa satu lagi pendekatan untuk tahap 6. Tahap 6 ni kalau ikutkan dekat akademi dia level degree. Yang tu. Tapi ini dalam bentuk, ini dalam usaha JPK untuk menambahkan level pada setiap dia punya syllabus dia ataupun nose dia. Tapi untuk kita pelajar-pelajar lepasan SPM, kita punya syarat masuk pun memang mudah. Pelajar cuma perlu lulus SPM, lulus sejarah, lulus bahasa Melayu, lulus matematik dan lulus salah satu mata pelajaran lain. Itu dah boleh melayakkan pelajar tu untuk sambung belajar di LGTM ataupun EdTech Batu Pahat. So bila kita pegang yang tu, kita tahu pelajar kita ni nak kata hebat sangat tak. Sebab kita nak bagi dia ni ilmu berkaitan dengan kemahiran. Benda ni dia akan guna semasa di industri. Sebab misi JTM ni adalah memastikan pelajar-pelajar ni boleh membantu kerajaan dalam bentuk pemasaran tenaga buruh kepada pelabur-pelabur yang masuk EdTech. Sebab kita JTM ni, kita di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Sumber Manusia ni tugas dia adalah membawa masuk pelabur luar untuk melabur di Malaysia. Itu target asal Kementerian Sumber Manusia. Bila kita dah masuk dengan pelabur, kita nampak kurangnya tenaga mahir melibatkan warga tempatan. So bukalah JTM ni untuk membantu ibu kita ataupun Komunitas Malaysia untuk train kita punya belia untuk support industri yang datang melabur di tempat kita. Jadi kalau tuan-tuan tengok, kita ada tahap 1, 2, 3, 4 sampai mati 4. Sebab mati 4 kebanyakan dekat industri kekosongan pekerjaan hanya melibatkan level-level tu saja. Kepada assistant engineer. Sebab company dia nampak engineer lebih kepada akademik.
akademik. Dia akan ambil akademik. Sebab bahagian engineer ni dia perlukan komitmen dalam bentuk knowledge level yang tinggi. Saya nak cerita dia lebih kepada boleh membuat keputusan tanpa bantuan. Kalau cikgu perasan lah, kita memang kita nampak ada sedikit gap antara akademi dengan kemahiran. Pelajar kita ni kita perlu bantu guide dia. Hatta peringkat lepasan diploma pun, walaupun diploma tu kita kena guide juga. Kena ada guide. Bila kita guide baru dia boleh buat. Ada berbeza dengan pelajar-pelajar universiti, dia tak guide pada boleh buat pasal dia guna dia punya pemikiran untuk survive. Berbeza. Tapi dalam masa yang sama, insyaAllah apa yang cikgu tanya berkenaan dengan sijil, menyambung pelajaran ke peringkat diploma, menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi, itu pihak JPK dalam usaha untuk memastikan pelajar-pelajar kemahiran ini tidak tertinggal seperti mana akademik punya level lah, laluan. Kita ke arah yang tu. Cuma sebelum ni kita ada pelajar kita yang jenis memang habis diploma nak semua belajar. So kita tadi saya ada maklum kita dapat 2 sijil. Satu sijil diploma kemahiran yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengguna Kemahiran, satu diploma teknologi yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Manusia yang menyebabkan pointer. So yang pointer ni untuk pelajar menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi di luar skop GTM. Mana pelajar ni boleh sambung belajar di Universiti Kemahiran. Contohnya UTHM, Universiti yang Teknikal Melaka, Universiti Teknikal yang Pahang, semua yang teknikal insyaAllah tak ada masalah. Cuma pelajar-pelajar ni nanti bila dia masuk je tempat tu, dia akan dapat exempted lah, mungkin dah 3 paper ataupun 4 paper yang mereka ambil semasa di attack untuk menyambung pengajian di peringkat tempat baru nanti. Tu penerangan saya lah. Tapi kalau nak masuk bahagian akademi yang macam UPM, UM tak boleh lah, memang 100% tak boleh. Yang tu yang kita dah pihak bahagian HQ dah putuskan memang tak boleh, kita tak boleh ke sana pasal kemahiran dengan akademik dia memang berbeza. Itu je pandangan saya, harap dapat membantulah pemahaman. Okey, soalan berikut tuan lagi satu soalan tentang yang dah ajar contohnya tahap macam PMRA tadi, AKM, dia berada di tahap mana, adakah dia berpeluang untuk sambung belajar atau potong kredit hours untuk belajar ke? Okey, alhamdulillah ini soalan-soalan yang favorite lah sebab kadang-kadang ramai parent-parent telefon saya, anak dia belajar dekat AKM, nak sambung belajar di ATM Betul-Betul, sambung belajar. So saya kata tak ada isu untuk sambung belajar. Yang pasti je pelajar yang ada SKM, kadang-kadang dekat MARA ni dia panggil SKM juga walaupun sijil kemahiran MARA, nama dia pun SKM. Tapi kita SKM kita sijil kemahiran Malaysia yang kita tekankan untuk bagi untuk peluang belajar di ATEK. So kena pastikan anak-anak tuan-tuan memiliki sijil kemahiran Malaysia yang diperolehi daripada tempat dia belajar, iaitu di IKM ataupun mana tempat lah kemahiran. Pastikan sijil yang diberi itu adalah sijil kemahiran Malaysia, bukan sijil lain. Kalau sijil kemahiran Malaysia memang tak ada sekatan lah, memang kita akan terima. Dengan syarat memang khusus peringkat sijil tu related dengan diploma yang dia nak masuk ke ATEK. Saya cakap tadi ada komputer rangkaian, kimpalan, pemesanan, mekatronik, elektronik, memang kita akan masukkan. Kalau dia ada sijil kemahiran seramik, kita tak boleh masuk ke ATEK betul-betul lah tuan-tuan. Dia boleh masuk seramik ni dekat mana? Dekat Perak. Perak ada seramik. Dia masuk di sana, peringkat diploma di sana. Bukan kita tak sekat, cuma flow-nya tu tak boleh masuk ATEK betul-betul, dia boleh masuk dekat ATEK Taiping. Tapi kena pastikan sijil kemahiran Malaysia lah, jangan sijil kemahiran MARA. Sijil kemahiran dia tak boleh nak masuk di ATEK betul-betul pasal dia melibatkan silibus yang diambil tu tak pakai NOS yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pembina Kemahiran. Kita terikat dengan Jabatan Kemahiran yang menggunakan sijil, kita kena pegang NOS tu dan kita develop dia dalam bentuk silibus. Silibus tu tuan-tuan, private mana tempat private atau tempat lain dia tak sama. Macam JTM dia JTM punya. Kalau macam katalah dekat Felda pun ada juga kemahiran, dia develop sendiri, dia punya silibus. Bila masuk ke ATEK,
kita tak buang mereka. Kita akan ambil juga. Cuma bila masuk kaitan ni ada yang dikurang tu, kita akan minta bantuan daripada kawan-kawan dia untuk guide dia lah sekali. Memang nampak kekurangan, tapi pasal dia dah ada SKM, kita ambil juga. Yang penting SKM lah cikgu. Kalau dia bukan SKM, dia keluarkan oleh tempat belajar lama, memang kita tak boleh ambil. Dia bukan birokrasi, itu adalah dia punya syarat. Sebab kita pegang JPK. JPK cuma keluarkan sijil kemahiran Malaysia saja. Itu je cikgu. Okay, terima kasih kepada Tuan Haji Aznizan. Nanti kita akan sambung lagi. Kita beri laluan pada panel ketiga kita sebab ada yang bertanya tentang yuran tuan. Jadi saya menjemput Encik Muhammad Najman bin Abdul Rashid daripada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, lulusan Diploma Kemitraan Elektronik bahagian Perhubungan, dan beliau sudah bertugas selama 20 tahun sebagai seorang penolong pegawai latihan vocational. Dengan segala hormatnya dipersilakan panel kita yang ketiga. Persilakan tuan. Cik Najman boleh terangkan tentang pembayaran yuran, pinjaman ataupun bantuan yang diperlukan, dan ada yang bertanya ada allowance belajar. Okey. Allowance pelajar. Okey, saya terangkan yuran teruslah ya. Okey, untuk memasukkan kriteria cepat, yuran tadi seperti Tuan Haji Aznizan terangkan adalah 1808 dan ini adalah pecahan dia. Yuran latihan 1500 dan 308 adalah asrama. Dan untuk satu semester 5 kali semester 5 sen pengajian, dia perlu membayar RM9,040. Okey, yuran ni boleh dibayar secara tunai pada awal semester. Kalau berkemampuan boleh bayar tunai sebanyak 1808 dan seterusnya adalah bayaran secara pinjaman latihan kemahiran PTPK. Okey, pinjaman latihan kemahiran PTPK ni kita perlu mohon, dan proses ini adalah yang pelajar banyak mohon lah. Pelajar memang ramai gunakan PTPK ni. Dan jikalau kedua ibu bapanya ada KWSP dan tidak mampu hutang, dia gunakan KWSP kedua ibu bapa, ataupun dia boleh mohon di pusat zakat. Sebagai contoh, sekarang di ITF Batupat, pusat zakat Selangor memberi bantuan yuran pengajian kepada pelajar-pelajar ni dan juga allowance. Dan seterusnya program beasiswa. Beasiswa JPA. Okay, dia mahasiswa JPA, dan yang terakhir adalah Yayasan Merayat. Jadi ini adalah yuran cara bayaran yuran yang pelajar-pelajar ETEK Batu Pahat boleh lakukan. Okey, untuk pinjaman PTPK dia mempunyai syarat, dan syarat yang utama adalah pendapatan yang kedam ni, pendapatan ibu tidak melebihi 15,000. Okay, yang ni silap kita 5K ni dahulu, dia dah ubah pada 15,000. Dan lain-lain ni semua pelajar-pelajar layak. Nama dia ni tak boleh lebih 15,000. Dan ini adalah Yayasan Merayat, pelajar boleh mohon, dan ini adalah pinjaman berupah. Dan ini ada permohonan dibuka untuk diploma kemahiran dan tutup bulan 30 Julai. Jadi tak semestinya dia ITF Batupat saja, di mana-mana pun dia boleh mohonlah, dia tengok dia punya tarikh dia ni. Okey, dan ini adalah program beasiswa B40. Kalau layak boleh mohon, dan JPA akan membayar yuran pengajian beserta allowance. Jadi itu adalah yuran-yuran yang cara pembayaran yuran ni lah, dan cara permohonan
fikir-fikir, biasanya fikir-fikir lah sebab kemampuan semua manusia menjadikan fikir dan fikir-fikiran adalah untuk kemudian pendidikan kajian tinggi guna fikir dan kita guna fikir lah. Jadi itulah kebenaran saya. Okey tuan, mencelah soalan sikit tentang yuran tadi. Yuran yang pertama tadi yuran berikut program satu, yang keduanya satu bantuan khas untuk pelajar yang maknanya bantuan dari segi kewangan pelajar yang masuk. Okey. Yuran adalah RM1,808 kali 5 semester lah kalau dimasuk daripada SPM, dan kalau dimasuk daripada SPM dia cuma bayar RM3,616. Okay, RM1,808 tu satu semester tetap. Dia RM1,500 yuran latihan dan RM308 asrama. Kalau dia SPM dia akan bayar selama 5 semester, dan latihan industri semester 6 dia tak perlu nak bayar lah. Okey, terima kasih kepada Muhammad Najman di atas perkongsian tentang yuran. Okey, kita teruskanlah kepada panel kita yang seterusnya. Okey, terima kasih Encik Najman. Kita terus mula kepada kita punya teknologi Dr. Nur Hisham bin Jalani tentang kita mau tahu hala tuju pelajar ni selepas belajar di EdTech khususnya lah. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada share ni, ada nampak tak slide saya ni? Okey, diteruskan. Okey, terima kasih sekali lagi Cikgu Alfian, moderator. Saya nak sampaikan salam Cikgu Azri. Mereka sama-sama daripada MRSM kan Cikgu? Cikgu Azri menyampaikan salam pada tuan. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Saya kenalkan dulu EdTech Batu Pahat sebenarnya, sebab tadi saya ingatkan Tuan Najat Sikizat akan terangkan sedikit kegiatan EdTech Batu Pahat, tapi tak apa. Jadi ada juga rakan-rakan kita yang tidak berapa kenal EdTech Batu Pahat, sebab bila tak kenal tu dia tak akan ada rasa cinta. Jadi dia kena kenal dulu baru ada rasa cinta. So EdTech Batu Pahat ni adalah salah satu institusi di bawah Jabatan Tenaga Manusia lah. Di bawah Kementerian Sumber Manusia. Tuan nampak tak slide ni? Okey. Di dalam Malaysia kita ada lebih kurang 32 institut latihan Jabatan Tenaga Manusia, di mana mereka terdiri daripada satu institut Japan Malaysian Technical Institute di Pulau Pinang. Ada 8 buah EdTech di seluruh negara. Salah satunya adalah di Batu Pahat, dan juga ada 23 ILP, di mana 3 adalah di Johor, 1 di Mersing, 1 di Pasir Gudang dan 1 di Tangkak. So ini adalah misi dan visi serta objektif penubuhan Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia. Misinya adalah untuk melahirkan tenaga kerja yang bersaing. Visi adalah untuk menjadi organisasi peneraju dalam membangun tenaga kerja yang bersaing, dan objektifnya adalah untuk membantu ke arah penggunaan tenaga manusia yang optimum melalui program latihan perindustrian. So penubuhan asal EdTech, ILP dan JMTI adalah untuk memenuhi keperluan pihak industri bagi membekalkan modal insan atau tenaga kerja yang kompeten lah. So sedikit berkaitan dengan organisasi di EdTech Batu Pahat. Kami dipimpin oleh seorang pengarah dan dibantu oleh 2 orang timbalan pengarah.
terdapat dua jabatan latihan di ITM Batu Pahat, iaitu Jabatan Mekanikal yang terdiri daripada bahagian teknologi kimpalan, bahagian teknologi pembuatan dan juga bahagian teknologi minyak dan gas. Manakala bahagian-bahagian di bawah jabatan elektrik adalah bahagian teknologi mekatronik, bahagian teknologi elektronik dan juga bahagian teknologi komputer rangkaian. So, bahagian latihan ini disokong oleh beberapa bahagian yang membantu dalam pengoperasian ITM Batu Pahat lah. Termasuk juga bahagian pengajian umum yang terdiri daripada guru-guru untuk membantu dalam pengajaran subjek umum seperti matematik, sains, moral, pendidikan Islam, usahawanan dan sebagainya. So, berikut adalah program sepenuh masa yang dijalankan di ITM Batu Pahat. Yang pertama adalah Diploma Teknologi Komputer Rangkaian, di mana program ini adalah program di peringkat Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4. Yang kedua adalah Diploma Teknologi Elektronik, juga di tahap 4. Kemudian Diploma Teknologi Mekatronik dan Diploma Teknologi Kimpalan serta Diploma Teknologi Pembuatan Pemesanan. Ini adalah program-program di peringkat diploma. Dan kita juga ada menawarkan satu program di peringkat sijil, iaitu Sijil Teknologi Minyak dan Gas. So, program-program ini telah ditenangkan oleh Tuan Haji Asnizan tadi. Dia punya keperluan untuk memasuki program-program tersebut. Dan seperti yang dimaklumkan juga tadi, pihak IJTM menawarkan sekurang-kurangnya dua persijilan, iaitu persijilan utama yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yang pertama adalah Diploma Kemahiran Malaysia bagi program diploma dan juga Sijil Kemahiran Malaysia bagi program sijil. Di peringkat jabatan, kita juga ada mengeluarkan persijilan, iaitu Diploma Teknologi Perindustrian bagi peringkat diploma dan juga Sijil Teknologi Perindustrian bagi peringkat sijil. Dan kami juga menawarkan program-program yang diakreditasi oleh pihak MQA, iaitu program Diploma Teknologi Kejuruteraan. Jadi pelajar bila keluar daripada ETEC nanti sekurang-kurangnya mereka akan mendapat persijilan daripada JPK dan JTM ataupun daripada MQA dan JTM. Daripada MQA dan juga MQA dan juga JTM. Dan juga persijilan tambahan ini adalah nilai tambah yang kita berikan kepada pelajar-pelajar kita untuk mereka berdaya saing di sektor pekerjaan. Antaranya adalah program CCNA, Cisco Certified bagi program komputer rangkaian, dan juga program C-Suite, ini adalah bagi program NDT untuk teknologi kimpalan, dan juga program di bawah NIOSH untuk program di bawah Sijil Teknologi Minyak dan Gas. Sedikit gambaran berkaitan dengan pelajar semasa yang ada di ITM Batu Pahat sekarang ni. So, secara umumnya majoriti pelajar yang belajar di ITM Batu Pahat adalah lelaki, iaitu lebih kurang 85%. Dan selebihnya 15% adalah pelajar perempuan. So, ini menunjukkan bahawa pelajar lelaki lebih berminat dalam program latihan yang berkaitan dengan kemahiran dan juga TVET lah. Tapi tidak menafikan juga pelajar perempuan ada juga yang terampil, ada juga yang kompeten dalam bidang latihan mereka, dan ada juga pelajar kimpalan ada juga pelajar perempuan yang mengambil jurusan kimpalan semasa ini, dan mereka mampu bersaing dengan pelajar-pelajar lelaki yang lain.
Okey, ini sebenarnya perkara yang sangat dititik beratkan oleh ibu bapa, sebab mereka dah sudah menghantar anak-anak mereka untuk pergi belajar dan mereka sememangnya mahukan pulangan daripada pelaburan mereka. Jadi apa yang dititik beratkan di sini adalah adakah anak-anak mereka ini akan mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian nanti. So di sini saya sediakan sedikit statistik berkaitan dengan kadar kebolehkerjaan graduan kita. So, kalau kita lihat di sini untuk tahun 2020 lebih kurang 82% pelajar telah mendapat pekerjaan dan selebihnya menyambung pelajaran. Kita boleh lihat di sini. Yang kuning ini adalah pelajar yang telah bekerja, yang biru ini adalah pelajar yang menyambung pelajaran. Untuk tahun 2019, kadar kebolehkerjaan lebih tinggi, iaitu melebihi dalam 85%, dan pelajar yang menyambung pelajaran juga tinggi, lebih kurang 10%. Untuk tahun 2018, kadar kebolehkerjaan juga baik, iaitu 85%, dan pelajar yang menyambung pelajaran juga agak tinggi lah. Kalau kita lihat trend dia sekarang ni, daripada 2018 ke 2020 terdapat penyusutan daripada kadar kebolehkerjaan ini mungkin disebabkan oleh situasi semasa pandemik COVID-19 yang menyebabkan banyak industri yang terpaksa mengurangkan penggunaan tenaga kerja. Jadi sebagai pembekal tenaga kerja, institut juga terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, pihak jabatan telah menetapkan sasaran di mana 10% pelajar mesti mendapat pekerjaan sebelum tamat latihan. Ini bermakna sekiranya kita ada 100 orang, 10 orang itu telah ditawarkan pekerjaan oleh pihak syarikat. So kebiasaannya adalah syarikat-syarikat yang menawarkan latihan industri kepada pelajar dan mereka rasa puas hati dan mereka yakin dengan kemampuan dan keterampilan pelajar kita, mereka terus ambil pelajar kita untuk bekerja. Dan juga pihak jabatan juga telah menetapkan sasaran sebanyak 85% pelajar kita bekerja selepas 6 bulan tamat latihan. So diharap dengan statistik ini memberi keyakinan kepada anak-anak sekalian dan juga kepada ibu bapa bahawa pemilihan pusat latihan ataupun tempat belajar yang betul akan memberi pulangan yang sewajarnya. Jadi kena fikir-fikirkanlah. Saya tak mahu kata yang sana baik, yang sini baik, tapi kalau kita tengok trend sekarang, kebanyakan industri dia lebih suka kepada pelajar yang telah mempunyai kemahiran dan mereka dapat mengurangkan kos dari segi latihan, di mana pelajar yang diserap masuk atau graduan yang diserap masuk bekerja terus boleh bekerja tanpa melalui latihan yang lebih lama dah. Okay. Berkaitan dengan kadar gaji pula, pihak institut ataupun pihak jabatan telah menetapkan yang kadar gaji perlulah berdasarkan kepada buku panduan gaji permulaan 200 pekerjaan terpilih edisi 2 keluaran Kementerian Sumber Manusia tahun 2021. So untuk pelajar sijil kemahiran tahap 3, pihak kementerian telah menetapkan bahawa kadar gaji minimum adalah sebanyak RM1,700. Kadar gaji minimum untuk graduan sijil kemahiran Malaysia tahap 3 adalah 1,700. Manakala kadar gaji minimum untuk graduan diploma kemahiran Malaysia tahap 4 adalah sebanyak RM2,020, RM20. So untuk ini pihak Etik Batu Had telah membuat serapan data
telah membuat survey dan kita mendapati bahawa 20% untuk graduan tahun 2020 telah mencapai tahap gaji minimum seperti yang disarankan oleh pihak kementerian. So 20%. Target ataupun sasaran pihak jabatan adalah 40%. Graduan kita mendapat gaji minimum berdasarkan kepada buku panduan gaji permulaan Direktorat Pekerjaan Terpilih Kementerian Sumber Manusia. So di sini kita juga dapat lihat bahawa keyakinan majikan untuk memberi imbuhan yang sewajarnya kepada pelajar etek batu pahat ataupun etek pelajar kemahiran begitu tinggi. Maksudnya mereka tidak ada rasa mereka yakin dengan pelajar kita punya kemampuan dan mereka sanggup bayar dengan gaji yang berpatutan. Okay. So tadi ada pelajar ataupun ada pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak kita ni yang selepas tamat latihan, mereka perlu menjalani latihan industri. So dalam kita punya kurikulum, pelajar yang akan bergraduan perlu menghabiskan sekurang-kurangnya 6 bulan latihan industri di industri yang berkaitan lah. So untuk itu pihak etek bercepat juga telah menjalankan beberapa kerjasama dengan pihak industri. Antaranya adalah seperti yang tertera ni dan banyak lagi syarikat-syarikat yang berkaitan yang memberi ataupun memberi tawaran penempatan latihan industri kepada pelajar-pelajar kita lah. So kebiasaannya pihak industri akan datang ataupun akan menulis surat ataupun email kepada kami untuk mencari pelajar-pelajar bagi menjalani latihan industri. Dan ada juga industri yang datang untuk menjalankan sesi temuduga semasa pemilihan pelajar-pelajar bagi menjalani latihan industri. So itu berlaku dalam semester yang terakhir. Sebab latihan industri ini akan dijalankan pada sesi yang terakhir sekali. Maksudnya pelajar habiskan latihan dan pengajian di institut dan bila tamat ataupun selesai semua di institut, mereka bolehlah menjalani latihan di industri dan selepas itu mereka akan bergraduan. So sebab itu banyak industri yang berminat untuk mengadakan sesi temuduga kerana mereka selain untuk mencari pelajar internship, mereka juga ingin mencari pekerja tetap. Jadi mereka pilih dan mereka nilai semasa latihan industri dan mereka terus serapkan dalam syarikat mereka. So pihak etek bertepat juga telah menjalankan beberapa kerjasama lah. Ini adalah beberapa MOU yang telah ditandatangani dengan beberapa syarikat lah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan program latihan kemahiran bagi membekalkan tenaga kerja pada sektor industri. Okey, selain daripada bekerja, terdapat juga pelajar-pelajar kita ataupun graduan kita yang berminat untuk terus melanjutkan pengajian ataupun pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. So sebelum tu saya nak kongsikan sedikit berkaitan dengan pengiktirafan oleh MQA ini. So mungkin ada juga ibu bapa yang berkeinginan untuk anak-anak mereka ni berkhidmat sebagai penjawat awam, kan? So, atas dasar tersebutlah pihak MQA telah membuat pengiktirafan kelayakan bagi program Sijil Kemahiran Malaysia tahap 1 hingga tahap 3 dan juga Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4, di mana dengan pengiktirafan ini
graduan yang memiliki SKM ataupun DKM diperakui untuk memohon sebagai tujuan lantikan perkhidmatan awam. Jadi mereka ada pilihan untuk bekerja di sektor awam ataupun di sektor swasta. Dan selain bekerja, mereka juga ada peluang untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran mereka ke lebih tinggi lagi. So di sini saya kongsikan kerangka kelaikan Malaysia. Kalau kita lihat di dalam petak yang merah ni adalah program-program di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, dan selebihnya adalah di pengajian tinggi di hujung ni. So maksudnya sekarang ni kita sedang menuju ke arah sistem pengiktirafan tunggal, di mana salah satu yang iktiraf sama ada MQA ataupun JBK, sijil itu akan diiktiraf oleh kedua-duanya sekali. Jadi selepas ini memang kita tak ada masalah untuk graduan-graduan kita melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, terutama ke pusat pengajian tinggi awam, khususnya di MTUN, Universiti Teknikal ataupun Universiti Teknikal yang ada di Malaysia ini, seperti di UTHM, di UTM, di UMP, di UNIMAP. So ada laluan kepada pelajar-pelajar kita ni untuk terus menyambung pengajian. Cumanya sekarang saya akan masuk itu juga tertakluk kepada syarat yang dikeluarkan oleh pihak universiti yang menjalankan program tersebut lah. Okey, sedikit berkaitan dengan pencapaian inovasi dan kreativiti Akademi Berpahad. So, berikut adalah beberapa projek inovasi dan kreativiti. Kebanyakannya adalah hasil inovasi dan kreativiti anak-anak kita yang dibimbing oleh guru-guru ataupun pengajar-pengajar yang berpengalaman. So ini adalah sangat penting ataupun sangat berharga kepada mereka supaya dengan pendedahan ini mereka lebih berkeyakinan semasa mereka menjalani alam pekerjaan nanti. Sedikit berkaitan dengan statistik graduan Akademi Batu Pahat yang telah dikeluarkan. So Akademi Batu Pahat telah memulakan operasinya pada tahun 2000, dan pada tahun 2003 kita telah mengeluarkan graduan yang pertama, dan sehingga tahun 2020 graduan Akademi Batu Pahat adalah seramai 5,291 orang. So kalau kita lihat sini, bilangan itu tidaklah terlalu ramai berbanding dengan mungkin di IPT. Sebabnya seperti yang Tuan Asnizan beritahu tadi, yang kita ada komposisi ataupun kita ada ratio antara pelajar dan juga bahan pembelajaran dan juga peralatan. Jadi sebab itu kita tidak mengambil pelajar yang ramai dalam satu masa, supaya latihan yang kita kendalikan itu lebih bermakna, kerana pelajar dapat mengoperasikan sendiri peralatan dan juga mesin dalam ratio yang sedikit lah. Mungkin satu mesin boleh berkongsi dengan 3 orang. So itu adalah mungkin salah satu penyebab kita punya graduan ini tidak statistik keluaran kita ini tidak terlalu ramai. Dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pihak JPK juga telah mengeluarkan panduan di mana ratio antara pengajar dan juga pelajar ada had yang tertentu. Sama juga ratio antara pelajar dan juga peralatan latihan. Okey, di sini adalah
pencapaian alumni yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada juga graduan kita yang telah memegang jawatan sebagai pengarah syarikat dengan gaji 17,000, 12,000. Jadi ini menunjukkan bahawa sekiranya pelajar kita ni diberi pendedahan yang betul, diberi peluang yang betul, dan dengan usaha yang mereka ada, untuk mereka pergi ke yang lebih tinggi adalah tidak mustahil. Ini adalah antara beberapa ikon-ikon ataupun alumni yang telah berjaya. Ada yang berpendapatan sebanyak 10,000, 8,000. Bila datang ke institut, mereka berkata yang pendapatan mereka lebih tinggi daripada kita. Jadi kita pun tumpang bangga lah. Sebab kadang-kadang bila mereka datang, mereka bawa juga oleh-oleh. Itu yang lebih penting katanya. Okey. So yang terakhir ni saya nak kongsikan sedikit berkaitan dengan aktiviti pelajar. So selain daripada latihan kemahiran, pelajar juga diedahkan dengan latihan-latihan yang membina kemahiran soft skill mereka lah. Kemahiran soft skill mereka, terutama dalam penyelesaian masalah, dalam aktiviti berkumpulan. So ini adalah antara aktiviti-aktiviti pelajar yang pelajar boleh ikutilah sepanjang pengajaran mereka di Atik Batu Pahat. Okay. So sekiranya ada pertanyaan lanjut, boleh hubungi kami. Di sini saya sharekan maklumat berkaitan dengan Atik Batu Pahat. Boleh hubungi kami melalui telefon, boleh masuk laman web juga, boleh melalui FB juga, cari Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat. Kami juga ada Twitter, tak salah saya, Instagram, jadi boleh cari di situ. So saya akhiri dengan ucapan terima kasih, dan sekiranya ada pertanyaan saya bukalah untuk tuan-puan dan puan-puan. Terima kasih. Okey, terima kasih doktor di atas penerangan tadi, cukup jelas. Cuma ada beberapa pertanyaan. Contoh di EdTech, bahagian timpalan, bahagian elektronik, bahagian mekatronik, bahagian komputer rangkaian, bahagian pembuatan mesin, dan bahagian minyak dan gas. Mungkin bunyinya familiar, tapi mungkin ada yang ibu bapa yang masih kurang jelas. Utamanya bahagian mekatronik dan bahagian komputer rangkaian. Apakah perbezaan komputer rangkaian ni dengan diploma komputer Universiti Awam tawarkan? Perbezaan komputer rangkaian dan mekatronik. Okey tuan. Mekatronik ini, diploma teknologi mekatronik ini lebih kepada program yang dibangunkan berasaskan kepada gabungan antara elektronik, mechanical, otomasi, robotik, pengaturcaraan. So di situ kita integrate dan kita bangunkan satu program yang dinamakan sebagai diploma teknologi mekatronik. Berbeza dengan komputer rangkaian. Komputer rangkaian ni lebih komputer dia ada banyak jenis program. Selain daripada komputer rangkaian, dia ada komputer sistem. Di Atik Batu Pahat kita menjalankan program diploma teknologi komputer rangkaian, di mana dia punya skop yang asal adalah dari segi pemasangan ataupun networking untuk sistem komputer tersebut. Itu adalah perbezaan antara mekatronik dan juga komputer rangkaian lah. Contoh pekerjaan boleh doktor jelaskan jenis pekerjaan? Boleh. So untuk mekatronik, kebanyakan pelajar-pelajar kita ni pergi ke industri yang berasaskan kepada pembuatan. Kalau di mana ya? Contohnya di Pasir Gudang kita ada industri elektronik kan. So mereka tu ada satu sistem pemasangan, conveyor system kata, ataupun apa sistem yang dibangunkan untuk membangunkan ataupun menyiapkan satu produk. So pelajar-pelajar kita ataupun graduan kita ni yang berkemahiran dalam bidang mekatronik ni akan berada di sana.
So mereka akan set up line, mereka akan install ataupun program dia punya sistem menggunakan PLC untuk sistem tersebut bergerak ataupun beroperasi secara automasi. Itu adalah tugas seorang pembantu jurutera dalam bidang mekatronik. Mereka akan design, lebih kepada design dan fabricate dan seterusnya sistem. Dia ada stesen-stesen yang berbeza dan mereka integratekan dia dan satu sistem itu akan beroperasi secara otomasi. Untuk program teknologi komputer, saya sebenarnya kurang arif sangat berkaitan komputer sebab saya memang bidang mekatronik. Mungkin Tuan Asnizan boleh bantu. Cumanya yang di aktif bertumpahan ni lebih kepada pemasangan daripada satu komputer kepada satu komputer lain, melibatkan melibatkan kepada peranti-peranti yang lain. Mungkin Tuan Asnizan boleh bantu saya berkaitan dengan komputer rangkaian. Assalamualaikum. Okey, untuk komputer rangkaian, kalau tuan-tuan tengok akademik ataupun saya panggil universiti lah senang. Universiti dia tidak ada major on network komputer. Dia komputer. So dia tak ada spesifik kepada ni sebab di bawah jabatan ataupun kita panggil jabatan pengguna kemahiran, kita pecahkan spesifik. Sistem is sistem, rangkaian is rangkaian. Kita tak samakan, tapi di universiti dia sama sebab dia nampak benda ni related antara satu sama lain, hidup antara satu sama lain. Ya benar, memang hidup antara satu sama lain. Kita tak boleh cakap bila belajar sistem kita tak akan belajar network. Tak, dia akan belajar tapi basic. Tapi di EdTech Batu Pahat atau Jabatan Tenaga Manusia di bawah EdTech Batu Pahat juga ni, kita menjurus direct 100% kepada network itu sendiri. Contoh network. Network dia maya. Macam mana fungsi data bergerak, macam mana kita transfer data, macam mana boleh kita nampak daripada satu komputer boleh share banyak komputer. Itu tuan-tuan akan ataupun calon-calon akan belajar. Memang kalau ikut logik kita nampak memang boleh mudah, tapi bila mudah tu kita nampak secara totalnya melibatkan komputer itu sendiri. Tapi bila masuk spesifik kepada network, kita akan ajar dia macam mana benda tu boleh related antara satu sama lain. Dia spesifik lah tuan, dia berbeza dengan yang kita belajar dekat universiti sebab universiti ni dia merangkumkan semua dalam satu nama komputer. Itulah yang saya boleh masuk. Saya dulu sebelum masuk di bawah pengambilan pelajar ni, saya memang pengajar di komputer rangkaian lah. Yang tu yang saya masukkan. Harap semua boleh faham insyaAllah. Yang itulah. Okay, terima kasih kepada Cik Tuan Haji Asnizan cerahan tadi, dan terima kasih juga kepada Dr. Nur Hisham bin Jalani yang dapat menerangkan sedikit tentang EdTech, dan Cik Muhammad Najman bin Abdul Rashid bahagian pinjaman. Saya buka kepada hadirin dan hadirat yang berada dalam kelas pada hari ini untuk mengumpulkan satu soalan lah, satu atau dua soalan sebab kita dah belajar juga, dah hampir dah 4:10. Okey, kita buka satu atau dua soalan daripada para hadirin untuk soal pada kita punya panel. Dipersilakan. Ada sesiapa, ibu bapa, guru-guru, pegawai-pegawai BPD ataupun anak-anak kita sendiri yang mana nak bertanyakan boleh on mic. Okey, dipersilakan. Maknanya diam tu semua faham tu. Tahniah kepada panel-panel kita Alhamdulillah Maknanya semua hadirin dan hadirat kita faham dan jelas. Okay, di sini kita dapatlah sebagai penutupnya, Alhamdulillah pada petang ni kita yakin dan jelas
penerangan daripada EdTech ni memberi satu gambaran jelas lah bahawa masyarakat semakin yakin tentang isi kemahiran di Malaysia ni. Sebab dulu pun waktu belajar dulu kan, waktu zaman-zaman saya belajar pun tak banyak benda ni yang kita tahu vocational dulu. Tapi sekarang dah meluas lagi dengan waktu industri 4.0 sekarang maknanya terlajak jauh dah tu, dah 4.0. 2.0, 3.0 kita tak tahu, tiba-tiba dah 4.0. Macam COVID juga lah sekarang ni kalau kita tengok tiba-tiba dah dekat 3 tahun. Jadi peluang-peluang yang ada, saya sarankan kepada hadirin dan beberapa anak-anak supaya ambillah peluang bidang kemahiran, sebab inilah masanya untuk melanjutkan pelajaran. Walaupun mungkin sekarang kita terpaksa online kebanyakan pendaftaran, saya dipahamkan sekarang ni dalam pendaftaran nanti kita kena online ya, betul. Cik Asnizat, Berjaya bersama bersama tengok dulu agensi. untuk pendaftaran masuk sekarang wajib online dulu ke terus? Okey, untuk pendaftaran memang kita buka online pasal kita ni bahagian training bahagian training di bawah sektor apa nama dia, sektor sosial ni memang MKN atau kita kerajaan tak benarkan buka langsung. So nak tak nak kita kena buka pendaftaran secara online. Tapi insyaAllah memang kita jangkakan di bawah Jabatan Malaysia ni kita ada perancangan kita, insyaAllah apa yang kita predict, kita jangkakan pada bulan 99 nanti insyaAllah situasi COVID ni akan sedikit ansur dan pulih, dan sektor kita ni, sektor sosial ni akan dibuka, dan kita plan bulan 9 ni akan bermulalah pembelajaran secara fizikal di EdTech Batu Pahat. Buat masa ni pada start bulan 11 nanti pelajar akan belajar secara online dahulu. Nanti insyaAllah bulan 9 baru masuk EdTech belajar secara fizikal. Okey, sekali lagi terima kasih kepada panel-panel kita, Dr. Hisham bin Ani dan Encik Muhammad Azman di atas pencerahan tadi. Semoga para hadirin dan hadirat memahami dan lebih yakin, lebih jelas tentang apa itu yang dinamakan dengan kemahiran, peluang-peluang pekerjaan yang ada dan kemahiran. Kami daripada pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada 3 panel kita yang begitu jelas tentang penerangan tadi, dan semoga murid-murid, ibu-ibu bapa yang ingin menghantar, kita galakkan sebab kalau biasanya memang bila cakap keluar daripada Johor orang takut jauh, kata jauh takut. Jadi yang paling dekat EdTech, dan dekat lagi ada Politeknik Sultan Ibrahim di Pasir Gudang, betul ILP Pasir Gudang, banyak dan untuk pelajar-pelajar kita. Mungkin pendedahan kuranglah. Jadi saya daripada Union yang Kongsi mengucapkan terima kasih di atas kerjasama dan selamat maju jaya. Okey, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga cikgu. Saya banyak.